Assalamualaikum, apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap semua sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Bersua kembali bersama cikgu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Kita masih lagi menggunakan tema 7 iaitu Indahnya Warisan Kita. Unit 20, Indahnya Budaya Kita. Tajuk, Membina Ilmu di Museum di Raja. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada pagi ini, kita lihat dahulu standard kandungan. Standard kandungan kita pada pagi ini 3.3. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Manakala standard pembelajaran kita 3.3.4. Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Iaitu hari ini cikgu akan ajar dua jenis karangan, iaitu karangan bentuk laporan dan juga berita. Baiklah, kita lihat objektif kita pada pagi ini. Objektif kita pada pagi ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Okey. Murid dapat membina kerangka dan juga pelbagai jenis karangan. Dan kita lihat kriteria kejayaan kita pada pagi ini. Murid dianggap berjaya apabila dapat membina kerangka dan menulis karangan. Jadi itulah kriteria kejayaan kamu pada pagi ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada pagi ini, kita lihat dahulu apakah aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan oleh anak-anak sekalian pada pagi ini. Jadi aktiviti kita pada pagi ini, yang pertama, murid-murid perlu bersedia dengan buku teks di halaman 117. Jadi kita lihat apakah aktiviti kita pada pagi ini. Yang pertama, murid perlu membaca dan memahami teks. Baca teks ini ya. Yang kedua, memahami format karangan, laporan dan juga berita. Dan yang ketiga, membina kerangka dan menulis karangan, laporan atau berita. Jadi cikgu akan terangkan daripada petikan ini, kita boleh membina karangan berbentuk laporan ataupun berita. Faham tu anak-anak ya? Jadi hari ini dua tugas kamu, iaitu cari kerangka dan juga membina salah satu karangan bentuk laporan ataupun berita. Baiklah, sebelum kita teruskan, cikgu terangkan dahulu format laporan karangan. Okey, di sini adalah format laporan karangan. Bagaimana kita nak mengarang karangan berbentuk laporan. Iaitu yang pertama sekali perlu ada ini. Apa ni? Tajuk. Tajuk. Tiga perkara yang utama apabila kita menulis karangan laporan, iaitu yang pertama adalah tajuk. Tajuk. Yang kedua, format dia mesti ada laporan disediakan oleh. Laporan disediakan oleh. Ya. Dan yang ketiga, perlu ada di sini adalah tarikh laporan ditulis. Tarikh laporan ditulis. Yang lain seperti biasalah perlu ada pendahuluan, ada isi 1, isi 2, isi 3 dan isi 4. Ingat ya, format laporan mesti ada yang pertama tajuk, yang kedua disediakan oleh, dan yang ketiga mesti ada tarikh. Faham tu anak-anak? Jadi kena ingat format ini untuk kita menulis karangan laporan sebentar nanti. Okey? Kita lihat pula format karangan berita. Iaitu mesti ada tajuk. Mesti ada tajuk. Dan yang paling utama di sini,
Ini adalah bentuk berita, iaitu mesti ada apa? Nama tempat. Nama tempat. Ini nama tempat kejadian. Contohnya di Selangor, Johor Bahru. Okey. Mesti ada nama tempat berita ya. Lepas tu jangan lupa tanda koma. Koma ni selepas tempat tersebut mesti ada koma. Koma ya. Tahu ya, tanda baca koma. Selepas koma mesti ada tarikh kejadian tersebut. Tarikh kejadian tersebut ni. Contoh Johor Bahru, koma 15 Ogos. Okey. Tarikh kejadian tersebut. Dan jangan lupa ada tanda pisah. Spark panggilnya tanda pisah di sini. Lepas tu barulah kita bercerita pasal isu berita tersebut. Okey. Masuklah isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan juga penutup. Ya. Jadi apabila kita menulis karangan berbentuk karangan berita, format ini jangan lupa. Iaitu yang pertama mesti ada nama tempat. Nama tempat, koma, tarikh dan juga tanda pisah. Ingat ya, untuk format karangan berbentuk berita. Tempat ni mesti huruf besar. Okey, dan diikuti dengan isu-isu apa yang kita nak tulis tentang berita pada hari tersebut. Okey. Faham ke anak-anak? Dua format cikgu bagi ya. Satu format laporan, satu format berita. Baiklah, kita lihat apakah yang kita ingin belajar pada hari ini ya. Iaitu kita mahu cari kerangka karangan. Daripada kerangka karangan tersebut, kita membina karangan laporan ataupun karangan berbentuk berita. Baiklah, kita baca petikan ini bersama-sama. Menimba ilmu di Museum di Raja. Amar dan rakan-rakannya telah menyertai lawatan sambil belajar ke Museum di Raja Kuala Lumpur. Lawatan yang dianjurkan oleh Kelab Budaya Sekolah Kebangsaan Taman Kencana itu diadakan pada 19 Ogos 2020 lah saya ambil ya, sebab Ogos bulan ni, tahun ni belum muncul lagi. Jadi kita biasa laporan ni peristiwa tu telah berlaku. So saya ambil di sini 2020. Lawatan itu disertai oleh 40 orang anggota kelab budaya dan 4 orang guru pengiring. Jadi perenggan pertama ini, nampak yang saya gariskan dengan warna biru itu adalah pendahuluan. Pendahuluan sama ada kita nak buat berita ataupun laporan. Mesti ada tempat lawatan. Tempat lawatan, lepas tu dianjurkan oleh siapa, disertai oleh siapa dan diikuti oleh siapa, diiringi oleh siapa. So di sini adalah pendahuluan untuk karangan berita ataupun laporan nanti ya. Okey. Kita lihat perenggan yang kedua pula. Lawatan itu, baiklah kita lihat perenggan yang kedua. Lawatan itu dianjurkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan para peserta tentang institusi raja berperlembagaan di Malaysia. Jadi apakah tujuan? Biasa laporan mesti ada tujuan, berita pun ada tujuan. Tengok keadaan berita tersebutlah. Tapi di sini tujuan dia untuk menambahkan ilmu pengetahuan pelajar-pelajar semua tentang institusi raja berperlembagaan di Malaysia. Okey, kita dah dapat isi pertama pendahuluan tadi. Isi pertama tujuan lawatan. Sebab nanti kerangka ni kita nak mengarang. Okey. Isi kedua. Kita tengok pula perenggan yang ketiga. Semasa berada di museum tersebut, Amar dan rakan-rakannya berpeluang untuk menyaksikan pameran tentang
Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maklumat yang disajikan dalam pameran tersebut amat menarik dan berguna kepada para peserta. Contohnya, pakaian yang digunakan semasa istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Jadi di sini, lawatan pertama dia menyaksikan suasana di muzium tersebut. Iaitu dia melihat pameran dahulu. Pameran lawatan di sana, apa pameran ada di sana ya. Jadi isi pertama kedua di sini dibawa ke tempat pertama, cerita suasana di sana. Okey, nampak? Okey. Dan kita cari isi ketiga. Dia dah bagi panduan di sini. Iaitu contohnya kita ceritakan apa yang kamu nampak di muzium tersebut. Iaitu contohnya kita ceritakan tentang pakaian yang digunakan semasa istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Contoh di sini, tongkolak diraja, keris pendek diraja, muskat dan juga pendek diraja. Jadi itu kita boleh buat isi ketiga. Iaitu ceritakan tentang pakaian diraja semasa pertabalan. Manakala penutup, kita buatlah perasaan kita semasa pergi lawatan tersebut. Gembira, dapat ilmu pengetahuan, kesimpulan daripada cerita tersebut. Itu adalah kerangka yang boleh kita bina untuk membina karangan, laporan dan juga berita. Pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan juga penutup. Baiklah, kita lihat karangan bentuk laporan. Jadi daripada yang kita dah cari kerangka tadi dan juga kita rumuskan daripada cerita yang kita baca tadi, kita tuliskan dalam bentuk karangan laporan. Okey, kita lihat yang pertama. Kita dah cari kerangka tadi sebab kita tak boleh masukkan nama Amar dan juga kawan-kawan dalam bentuk laporan. Okey. Yang pertama sekali di sini kita tulis lawatan ke Museum Diraja Kuala Lumpur. Yang saya dah terangkan tadi, format dia mesti ada tajuk. Jadi pada 19 Ogos yang lalu, Kelab Budaya SK Taman Kencana telah mengadakan lawatan sambil belajar di Museum Diraja Kuala Lumpur. Kita bagi tahu tempat ya. Kira-kira 40 orang anggota kelab budaya dan 4 orang guru pengiring turut serta dalam lawatan tersebut. Jadi kita dah siap satu perenggan. Dan kita dah bincang tadi ya. Kita lihat perenggan yang kedua. Lawatan itu dianjurkan adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan para peserta tentang institusi raja berperlembagaan di Malaysia. Yang kita baca tadi juga. Tapi kita, yang tadi kita ada nama Amar dan kawan-kawan. Tapi kita jangan masuk nama tersebut dalam bentuk laporan. Perenggan yang ketiga. Semasa berada di muzium tersebut, para peserta berpeluang untuk menyaksikan pameran tentang Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Maklumat disajikan dalam pameran tersebut amat menarik dan berguna. Antaranya, termasuklah pakaian yang digunakan semasa istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Itu perenggan yang ketiga. Perenggan yang keempat lah baru kita cerita tentang pakaian tadi tu. Yang ada bagi pakaian tadi kan. Jadi kita masuklah perenggan keempat. Pakaian yang digunakan semasa pertabalan yang di-Pertuan Agong sangat istimewa. Antara yang dipamerkan termasuklah tengkolok diraja, keris pendek diraja, muskat dan pendek diraja. Yang dia tunjuk gambar tadi tu. So awak masuk je dalam perenggan yang keempat. Faham tuan anak? Tak banyak pun. Kita ambil je daripada petikan yang kita bincang tadi tu. Cuma tukarkan dia dalam bentuk karangan laporan. Okey. Kita lihat perenggan yang
terakhir, iaitu penutup. Kan saya dah pesan tadi, bila penutup kita lahirkan perasaan kita. Okey, lawatan tersebut sangat bermanfaat. Para peserta lawatan berasa gembira kerana dapat melihat dan menambah pengetahuan dan mempelajari perkara yang berkaitan dengan institusi raja berperlembagaan di Malaysia, iaitu kita cerita perasaan kita dan juga apa yang kita dapat daripada lawatan tersebut. Boleh anak-anak? Tak susah pun kan? Benda tu semua dah ada dalam petikan yang kita bincang tadi. Okey, ini adalah karangan laporan. Format dia yang pertama kita dah buat tajuk tadi. Tajuk. Format kedua apa? Cikgu dah bincang tadi. Format kedua. Perlu ada apa? Ya, perlu ada. Ni dia. Laporan disediakan oleh. Format ketiga. Perlu ada tarikh. Tarikh. Okey. Ni laporan disediakan. Tulislah nama penuh awak dan tanda tangan, iaitu Setiausaha Kelab Budaya Sekolah Kebangsaan Taman Kencana. Jadi kita dah siap satu karangan jenis laporan. Boleh anak-anak faham tu? Senang je, daripada petikan kita tukarkan dia karangan jenis laporan. Okay. Kita lihat pula karangan berita. Pun sama, senang juga, tak perlu ubah, ambil daripada laporan yang awak telah buat tadi, sama saja, tukarkan dia format sahaja. Ni yang saya kata tadi ni, iaitu mesti ada tempat, ada koma, ada tarikh dan juga ada tanda spell. Okey, tanda pisah. Barulah kita masuk isi-isi cerita yang kita ingin sampaikan, berita yang ingin sampaikan. Okey? Sama. Ambil saja. Cuma kita tukarkan format sahaja. Cikgu pun dah ajar ni dalam kelas bagaimana kita nak tukarkan format karangan. Isi yang sama. Jadi kita baca ya. Bandar Melaka 19 Ogos. Kelab Budaya SK Taman Kencana telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Museum Diraja Kuala Lumpur. Kira-kira 40 orang anggota Kelab Budaya dan 40 orang anggota Kelab Budaya dan 4 orang guru pengiring turut serta dalam lawatan tersebut. Nampak kan? Isi yang sama, ayat yang sama, kita tukarkan format sahaja. Okey? Perkara kedua pun samalah. Lawatan itu dianjurkan adalah untuk menambah ilmu pengetahuan para peserta tentang institusi raja berperlembagaan di Malaysia. Pun sama perkara ketiga. Perkara keempat pun sama. Dan perkara kelima pun sama. Nampak kan? Lawatan tersebut sangat bermanfaat. Para peserta berasa gembira kerana dapat melihat dan menambah pengetahuan dan mempelajari perkara yang berkaitan dengan institusi raja berperlembagaan di Malaysia. Boleh anak-anak? Cuma kita tukar format saja, isi yang sama. Okey? Cikgu harap murid-murid faham bagaimana kita mahu mengarang karangan, laporan dan juga berita daripada petikan yang telah disediakan. Okey, sebagai latihan untuk anak-anak pada hari ini, murid dikendaki melengkapkan 2 perenggan akhir karangan sama ada bentuk laporan ataupun berita berdasarkan buku teks di halaman 117. Cikgu rasa sekian sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Jumpa lagi. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat bermanfaat kepada murid-murid. Cikgu doakan murid-murid semua menjadi orang yang berguna kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel
cikgu sebagai sokongan anda kepada cikgu semua. Jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Assalamualaikum.